يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4 bayang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Percaya dengan qadarnya qadar Allah, baiknya baik qadar Allah, dan jahatnya jahat qadar Allah. Beriman dengan qadarnya, beriman dengan makna mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati, itu dipanggil beriman. Kita mengetahui, kemudian kita mengaku putus di hati, mengetahui serta beriman, mengetahui serta berpegang. Jadi permulaannya kita tahu dulu manakah pegangan yang sebenar, itu ilmu. Kemudian amal kepada ilmu tadi, berpegang di akidah kita, mengaku putus di akidah kita, itu dia panggil, maknanya amalan lah kita panggil, tapi tak panggil amalan. Kita biasa panggil amalan ni, amal ni zahir itulah. Kita tahu hukum hakam solat, ilmu, kemudian kita bersolat, itu amalan. Kita mengetahui sifat-sifat hati yang baik, ilmu. Amalannya kita semar sifat baik di hati. Kita tahu sifat yang dikeji, sifat hati yang dikeji itu ilmu. Kemudian amalnya kita buanglah sifat yang dikeji tu. Dia kalau kira ilmu tauhid pun sama juga. Kita mengetahui manakah pegangan yang sebenar, itu ilmu. Amalannya kita pun berpegang di akidah kita, atau amalan dia. Kita bukan teori-teori. Teori ini ilmu secara teori. Ini pegangan ahli sunnah, ini pegangan Mu'tazilah, itu secara teori. Kemudian hak amalan kita berpegang di akidah kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu amalan dia. Adapun untuk merasai, untuk meresap, untuk menjiwai, itu bukan berkaitan dengan amalan ilmu tauhid. Itu berkaitan dengan zauq, syuhud yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena faham molek ni. Akhir zaman ni timbul macam-macam. Kita nak supaya kita tauhid ni bukan teori saja, bukan ilmu saja. Dia kena ada amalan. Apa dia? Kena zauq di hati. Bukan. Kita tauhid yang kita duk ngaji ni pergi kepada berpegang, beriman. Ini amalan kita. Beriman dengan makna mengaku putus di hati. Tetapi nak beriman, nak mengaku putus di hati, pokok pangkalnya pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian apa amalannya? Beriman atau amalan. Nak beriman dengan qadar, apa dia? Pengetahuan kita berkaitan dengan qadar, itu ilmu. Praktik kitanya, amalan kitanya adalah beriman. Itu hak kewajipan kitanya yang diperintahkan kepada kita. Kemudian sama ada hati kita menjiwai, meresap, merasai, itu kurniaan daripada Allah. Itu bukan usaha kita hak tu. Usaha kitanya mana? Buat Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Pegangan ke, syariat fiqh zahir ke, syariat tasawuf hati ke, buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Buat Tuhan suruh ni pula wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Akhirnya Tuhan pun kurniakan dalaman. Tu bukan hak kita tu, sebab tu tidak diwajibkan kepada kita. Tak sudah tebal-tebal lah hak tak diwajib kepada kita. Nak menjiwai, nak merasai, nak meresap. Sebab banyak lagi tugas-tugas kita yang kita belum selesai hak kewajipan. Ni hak mula-mulanya nak pastikan kita mengetahui akidah yang sebenar.
Kemudian kita nak berpegang dengan akidah yang sebenar. Itu kewajipan kita. Nak beriman ni, nak mengaku putus di hati. Kemudian kita berkewajipan mengetahui pula hukum hakam, hak syarat zahir. Contohnya solat, kena tahu molek bab ni. Kemudian amalannya solat itulah. Kemudian dalam solat kita jaga hukum hakam dia. Ni nak jaga hukum hakam dalam solat ni. Bukan kata hak syarat rukun solat tu dak cerita dak tu. Hak tu asas solat, kalau tak ada tu tak panggil solat. Kita nak menyempurnakan pula sunat-sunat dalam solat ni. Hak ni hak tugas kita. Kemudian kita solat syarat rukun settle clear, kita menyempurnakan hak sunat-sunat dalam solat. Kemudian hak tugas kitanya memperbanyakkan solat sunat. Tu tugas kitanya. Tupu hak tu. Daripada amal wajib sunat. Hak ni tugas kita ni. Barulah Tuhan kurniakan dalaman kepada kita. Tu barulah kepada menjiwai. Tu bab lain hak tu. Sebab tu saya sebut berulang-ulang kali, kalau cerita bab beriman, berpegang di akidah, pergi kepada mesti merasai menjiwai, mana bukan. Dicampur aduk dah tu. Bukan. Ni boleh bawa pada salah pegangan. Boleh bawa kepada kita lupa kepada kewajipan-kewajipan kita yang lain. Kita nak gitu pun nak ingat itu kurniaan daripada Allah yang tak diwajibkan pada kita. Yang kita nak pergi buat benda-benda yang bukan kewajipan kita tu, kenapa? Selagi kita tidak merasai menjiwai inilah. Sebab itulah walaupun kita solat, kita mengupak lagi. Betul lah. Memang betul. Sebab dalam keadaan kita solat pun tak sempurna zahir dan batin. Solat tak sempurna zahir dan batin. Lepas tu solat mengupak. Kemudian nak menjawab tak boleh. Nak menjawab macam mana, ngupak pun tak boleh tinggal lagi. Hak Tuhan larang tak boleh tinggal lagi. Lepas tu macam mana? Dia jaga amalan. Kemudian buat perbanyakkan amal sunat ni. Walaupun amal sunat tu tidak bermutu sekalipun, bab peringkat permulaan, tapi amal dengan ilmu tak ada nak buat amal sunat. Tu kita nak mau cerita tu bukan. Ilmu fiqh sempurna, syarat rukun sempurna. Hak sunat-sunat dalam solat pun kita tahu molek dah. Jadi kita pun syarat rukun tetap dah. Tu ilmu dengan amal tu tetap. Tak ada tu tak ada. Sekarang kita nak tahu pula hak sunat-sunat. Kita jaga dalam solat kita. Hak sunat-sunat kita buat belaka. Hak makruh kita tinggal. Comel lah kot luar tu. Tapi kot dalam ni masih lagi khusyuknya kurang. Ni kot dalam. Jadi semayang tu masih lagi tidak bermutu. Jadi macam mana ni? Kita perbanyakkan kuantiti solat tu. Kita perbanyakkan kuantiti solat. Bilangan solat tu kena perbanyak. Puluh-puluh, ratus sehari semalam. Puluh-puluh, ratus sehari semalam. Walaupun kuantitinya, mutunya tak berapa, tapi walaupun kualitinya tak berapa, oleh kerana kuantiti bilangannya banyak, jadi kurang sempurna, campur, jadi banyak juga. Tapi kalaulah kualitinya tak sempurna, kuantiti bilangan pun rawati je hak adanya, duha je hak adanya, tu duk takut lama lah. Duk takut lama. Alhamdulillah. Tahu kita qada tu alhamdulillah. Tapi macam mana nak menjawab? Apalah. Bawa qada hak kafir itu pakai tenggelam tapung hak fardu je dah cukup Kan hak fardu tu kan? Hak fardu tak sempurna. Hak zahir sempurna lah, syarat rukun hak sunat-sunat ni sempurna. Tapi kesempurnaan sampai ke khusyuk ke kurang. Jadi semai sunat ni duk tapung dah. Apabila kurang, berlubang banyak, bubuh hilang. Ada? Kat mana? Hak tapak, hak berlubang tu dak tutup molek lagi. Bo dengar rawati. Gitu je lah. Lepas tu kita guna gini lah. Solat tapi mengupak. Ni orang awam. Hak banyak kekurangan. Apa tu macam mana? Solat tak sempurna.
Tapi ilmu cukup buat solat ni. Ni kualiti dia kurang. Perbanyakkan kuantiti, bilangan kena banyak. Solat biar banyak puluh-puluh ratus rakaat ni. Tadilah walaupun dia punya kualiti dia kurang tapi banyak. Jadi banyak ni kalau muka kuat, akhirnya kualiti dia kau lebih. Kualiti dia kau lebih. Hak kuat ni kuantiti ni kekal dah banyak istiqamah. Hak asalnya kualitinya banyak, kuantitinya banyak. Kuanti disebut tukar semua dah. Dia lah kualiti mutu dia, kuantiti bilangan dia. Jadi kuantitinya banyak walaupun kualitinya kurang, tapi dah banyak. Kurang capu timbul juga sikit-sikit. Jangan macam tadilah. Kualitinya kurang, kuantiti pun tak berapa. Duk gitu je lah kita ni. Semai sunat 10 rakaat, 100 rakaat. Bulat lalu mata kita ni. Lepas tu nak cerita ke mana lah. Tu bulat dah matanya. Lah. Itulah perjalanan untuk menyucikan rohani. Hak semai fardu, hak semai rawati, hak tu tonggok-tonggok hak tu. Ni nak mari nak menjiwai ni. Hak akidah kita berpegang nak menjiwai. Tu jalanan dia. Kalau kata letaklah semai sunat 50 rakaat, 100 rakaat sehari semalam. Hak asalnya kuantiti je banyak, 100 lah, tapi kualiti tak berapa. Dan apabila dia banyak-banyak, akhirnya jadi banyak jugalah nilainya. Tapi apabila kau lama, kuantiti istiqamah. Jadi kualiti kau lebih. Kau lebih ni lah. Dalam kau naik. Ni sampailah cerita bab nak menjiwai, nak meresak. Sampai tahap ni barulah semayang. Hak Tuhan larang dak buat dah kedah. Sampai tahap tu. Itu jalan dia. Bukan kata kita beriman kena menjiwai, kena merasai. Kalau tidak kita semayang mengumpat tak boleh tinggal. Lepas tu kalau menjiwai merasai boleh tinggal mengumpat. Kadang-kadang boleh tinggal mengumpat. Dari riak, ujud, takabur, kau lebih pula jadinya. Sebab dia berasa dia dah. Aku ni menjiwai ni. Orang lain tak ada, pegang saja je. Pun orang noh situnya. Beriman kena faham. Apa makna beriman? Depan dia akan ceritalah apa dia makrifah. Makrifah mengetahui serta beriman, mengetahui serta mengaku putus di hati, mengetahui serta berpegang kejap di hati. Itu cerita bab iman. Cerita berulang-ulang kali dah. Hak nak merasai, nak menjiwai, itu pergi kepada maqam ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan tadilah perbanyakkan solat. Tu ihsan. Perbanyakkan solat. Bila solat tu banyak ratus rakaat, solat tu pula bermutu, akhirnya maqam ihsan dia kau naik. Kan tu maqam ihsan. Ihsannya apa? Buat tang suruh, tinggal tang larang, tu ihsan. Buat tang suruh mula-mula wajib-wajib tu biar cukup. Kemudian perbanyakkan pula amal sunat. Ni nak cerita maqam ihsan warna. Hak perintah wajib qada solat pun biuk sekali. Malah. Hak ni kalau qada solat pun tak ada, main sunat tak ada. Ni tak ada cerita saja. Kita sebut dah tadi semai sunat ilmu yang cukup. Ilmu fiqh cukup, ilmu tasawuf cukup, bab taubat pun faham dah. Kalau kita ada tinggal kefarduan solat, rukun taubatnya macam mana, tu cukup ilmu. Ini cerita perbanyakkan amal sunat dalam keadaan ilmunya cukup. Daripada amal sunat ni lah yang akan meningkatkan dalaman kita. Meningkatkan dalaman, naik tu dipanggil maqam ihsan. Ini kita cerita bab beriman, mengaku putus di hati dengan qadarnya. Qadar dengan makna ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman mengaku putus di hati dengan qadarnya, baiknya baik qadar. Makna baik datang dari ketentuan dan perbuatan Allah, dan jahatnya jahat qadar. Makna perkara yang jahat pun datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahawasanya sekalian perkara sama ada elok sekian perkara tadi seperti taat atau keji, seperti maksiat
sekalian perkara tadi hasil ia, berlaku ia, jadi ia iskan perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, qada. Allah perbuat atas muwafaqah, atas bersetuju, bertepatan, selaras kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah ni bila? Pada sedia kala. Ini qadar. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang berlaku baik ataupun jahat, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, Tuhan perbuat sebagaimana selaras dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Perbuatan Allah selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah qada, kehendak Allah qadar, atas jalanan Imam Maturidi. Pembicaraan adalah di qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Itu qadar. Sampai masa Allah pun melakukan, Allah pun menjadikan, Allah menjadikan segala-gala perkara sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal. Allah melakukan atau pergi kepada qada. Jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah qadar. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentu, telah menetap, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Telah menentukan, telah menetapkan segala-gala. Tidak ada yang mu'allak yang tergantung tidak ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan yang mu'allak adalah catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Allah perintah malaikat catat di Lauh Mahfuz apa yang akan berlaku sampai qiyamah sahaja. Ada catatan malaikah, ada yang telah perintah dalam keadaan mubram, putus satu jalan, ada dalam keadaan mu'allak, tergantung dua jalan, sampai masa mana yang akan dilakukan oleh Allah. Itulah yang selaras dengan ilmu Allah azali. Jadi maknanya tergantung hanya di catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah mubram, putus belaka dah. Sebab kita berpegang Allah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan. Mana nak tergantung laginya? Telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala pada azal. Maka tidak ada yang tergantung. Itu di iradah ilmu Allah yang mubram, yang putus dah segala-gala perkara. Kemudian segala-gala perkara baik dan jahat. Ini kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Segala-gala perkara baik dan jahat Allah telah menentukan pada azal. Hak qadariyah, hak timbul di awal Islam, hak kafirnya Allah tidak menentukan apa-apa, bahkan Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku. Itu qadariyah, hak timbul di awal Islam yang menafikan takdir Allah dan menafikan tahu Allah. Itu hak kafir. Ada golongan yang terpesong juga Allah tidak menentukan, tetapi Allah mengetahui perkara yang akan berlaku. Ada pula Allah hanya menentukan kelahiran dan kematian kita sahaja. Adapun sekarang dalam kehidupan kita 40-50 tahun Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Ini pun sama akidah yang terpesong, yang bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Sekalian perkara, bukan hanya kelahiran kita, bukan hanya kematian kita sahaja, sekalian perkara Allah telah menentukan pada azal. Sama ada baik ataupun jahat, sekalian perkara.
Hak qadariyah, hak kafirnya langsung tidak ada. Langsung tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat tahu Allah pun tidak ada. Itu kafir. Ada yang terpesong, Allah tidak menentukan, hanya Allah mengetahui sahaja. Adapun kita di salat Jumaat, baik ke jahat ke, Allah telah menentukan pada azal. Kemudian ada golongan yang terpesong, dia membahagikan pula perkara baik Allah telah menentukan pada azal, perkara jahat Allah tidak menentukan pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat. Itu pun terpesong sebab rukun iman kita sekalian perkara baik dan jahat telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azal, pada sedia kala. Mu'tazilah menafikan perkara jahat, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang melakukan maksiat, dia memilih sendiri dan melakukan sendiri. Seseorang memilih kesyirikan, seseorang yang syirik kepada Allah, dia memilih sendiri dan dia melakukan sendiri. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan pada azal, Allah hanya mengetahui. Sampai saat seseorang melakukan perkara jahat, melakukan perkara yang syirik, terhasil perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah dia menafikan qadar jahat daripada Allah, tetapi tidak menafikan qada jahat pada perkara yang jahat. Sebab kita ada dua, qadar satu, qada satu. Ada yang terpesong qadar, qadanya comel. Ada qadarnya comel, qadanya terpesong. Ada yang terpesong kedua-dua. Jadi dalam perkara jahat, Mu'tazilah terpesong dalam qadar, qadanya tidak terpesong. Dalam qadarnya macam mana? Allah tidak menentukan seseorang melakukan kejahatan, Allah hanya mengetahui. Sampai saat seseorang memilih untuk melakukan perkara yang jahat tadi, terhasil pekerjaan, Allah yang perbuat, Allah yang menghasilkan pekerjaan, Allah menghasilkan pekerjaan. Ini hak Mu'tazilah Qadariyah, dia tak menafikan qada kejahatan. Adapun kalaulah terhasil pekerjaan jahat tu bukan Allah yang buat, itu terpesong dalam bab qada, itu pegangan terpesong yang lain pula. Mana contohnya Mu'tazilah Qadariyah yang berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kita yang melakukan usaha kita sendiri, perkara baik ke perkara jahat ke, kita wibekah sendiri dengan kudrah, dengan tenaga, dengan upaya yang Tuhan bubuh di tubuh kita. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Baik ke jahat ke, kita yang wibekah dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Tapi apa yang kita akan lakukan, Allah telah mengqadarkan pada azal, Allah telah menentukan pada azal. Jadi Qadariyah ni qada diterpesong, qadarnya okey. Hak Mu'tazilah yang menafikan qadar jahat, qada jahat diterima. Hak Mu'tazilah Qadariyah ni qada Allah, perbuatan Allah hanya letak gagah, letak upaya di tubuh kita, separuh setakat tu je kerjaan Allah. Lepas tu kerjaan siapa pula? Kerjaan gagah kita sendiri yang menghasilkan pekerjaan baik ataupun jahat. Tapi apa yang terhasil ni Allah telah menentukan pada azal. Jadi hak Mu'tazilah Qadariyah ni terpesong dalam bab qada, qadarnya comel. Hak Mu'tazilah yang menafikan qadar jahat, qadanya comel. Dia tu. Sebab dia lain-lain ni antara qadar dengan qada. Kita bicara sekarang adalah qadar. Jadi dalam persoalan qadar, ketentuan Allah, Mu'tazilah menafikan qadar jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, seseorang pun memilih dan melakukan perkara jahat. Kemudian perkara jahat tu pun terhasil perkara jahat tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan jahat tu terhasil daripada keupayaan yang Tuhan letak di kita pulaknya. Tu terpesong dalam persoalan ikhtiar usaha pula situ. Tu bab lain.
Tetapi kalau perbuatan yang berlaku tu sama ada baik ataupun jahat, kita beri bekas sendiri yang tidak berkait dengan kudrah, keupayaan, tenaga yang Tuhan bubuh di kita. Hak tenaga di kita itulah sendiri-sendiri yang bekas. Bukan tenaga tu mari daripada Allah letak. Itu kafir. Itu bukan Mu'tazilah. Itu kafir ijma' ulama. Kita beri bekas sendiri-sendiri. Dengan tenaga yang ada di kita ni pun sendiri-sendiri. Bukan Allah letak. Itu kafir. Hak Mu'tazilahnya, Tuhan letak tenaga di kita. Tuhan letak upaya di kita. Kemudian sampai masa tenaga itulah yang menjalankan tugas. Tenaga tu yang menghasilkan pekerjaan. Tenaga tu sendiri tu bukan Allah yang menghasilkan pekerjaan, tapi tenaga ni mari mana? Allah bubuh di kita. Tu Mu'tazilah Qadariyah. Tapi hak kita menghasilkan pekerjaan sendiri dengan tenaga yang Tuhan letak kita, Mu'tazilah Qadariyah, perkara baik pun kita menghasilkan sendiri, perkara jahat pun kita menghasilkan sendiri. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Tapi apa perkara baik jahat hak kita menghasilkan sendiri, bukan Allah yang buat. Allah telah menentukan pada azal yang kita akan buat perkara tu. Allah yang menentukan pada azal. Yang mana kudrah kita yang menghasilkan pekerjaan tu, Allah menentu, tapi Allah tidak mengqadakkan. Jadi usaha kita tu, kita bekas sendiri dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Kita ahli sunnah wal jamaah, segala-gala perkara baik dan jahat Allah telah menentukan pada azal. Sampai masa berlaku kita buat perkara baik, kita buat perkara jahat pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berpegang Allah jadikan, Allah letak kudrah, tenaga, upaya di tubuh kita. Memang kita berpegang, kita pun merasai. Apabila kita Tuhan letak kudrah, letak tenaga, letak upaya, kita pun rasa hari ni berasa kuat. Tuhan letak, Tuhan jadikan di kita. Zahirnya mari daripada kita makan lah, tu zahir. Tapi kalau mari daripada makan tu yang menghasilkan tenaga. Orang yang terlantar selera makan kuat, selera makan tak jejah. Apa makan dia makan belaka, tapi kenapa tak ada tenaga? Dia makan belaka. Ada orang dia memang terlantar, tapi macam mana makan? Makan selera molek. Kalau makan tu yang menghasilkan tenaga, kenapa tak boleh bangun? Kalau ilmu zahir lah, ilmu sains, dia kira kat mana tu? Kenapa tak boleh bangun? Walhal dia makan bervitamin itu, berzak dia makan. Bukan makan hak komang-komang. Dia makan hak bervitamin. Kalau susu pula susu hak mahal-mahal. Tapi kenapa tak boleh bangun juga? Kalulah makanan tu yang menghasilkan tenaga. Tapi zahirnya gitulah hak berlaku sama-samanya. Daripada makanan menghasilkan tenaga. Tapi tenaga di kita bukan makanan yang hasilkan. Tuhan letak tenaga di tubuh kita. Memang kita merasai kita ada tenaga. Tapi saat kita berusaha menghasilkan pekerjaan, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tenaga yang Tuhan letak di kita tak bekas sama sekali. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Segala-gala perkara baik jahat, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam sebut telah lalunya, hak banyak terpesunya adalah di persoalan ketentuan jahat. Pegangan kita tetap ada di rukun iman yang keenam. Tak seduk korek-korek lah bapa. Siang-siang jangan duk korek waktunya. Kalau gitu ustaz hak berlaku di Myanmar, hak berlaku di Palestin itu ketentuan Allah juga. Lah siang gitu kepada orang Rohingya, dia kata siang kepada orang Islam di Palestin itu kalau ketentuan Allah juga. Ni dia korek itu. Mulalah mana mengiling-giling kepala, mula pening. Ngiling-giling ilmu masuk tu baik semula ada diiling-giling. Di tepi siang Kalau nak main kau akal kata. Kalau kita nak main kau akal. Turut kadang-kadang orang nak tanya ni, orang kelah-kelah juga. Ginilah.
Kalulah kita bubuhlah hak salah hak di Myanmar Rohingya itulah. Masa tu hak kisah Rohingya ditanya. Kalau hak di Myanmar hak Rohingya tu dizalimi oleh orang Buddha di Myanmar tu, bukan Allah menentukan. Bukan Allah menentukan, baru kena sabar. Takkan Allah menentukan awak nanya pada orang Rohingya hak beragama Islam. Baiklah, Allah tidak menentukan. Maknanya orang Buddha tu sendiri melakukan kezaliman. Lepas tu dia buat kezaliman mana? Di Myanmar. Myanmar tu bumi siapa? Bumi Allah. Orang Myanmar ni bernafas dengan udara, siapa buat? Allah buat. Duduk di bumi Allah, berenang di bawah langit Allah, bernafas dengan udara yang Allah jadikan. Kemudian dia boleh buat di bumi Allah ni benda yang Tuhan marah. Kan power tu, tak power. Kalau kita fikir kau akal pula. Kalulah hak berlaku di Myanmar Rohingya tu bukan Allah menentukan. Allah tidak menentukan. Maknanya dengan kekuatan orang Buddha tadi tu yang duduk di bumi Allah, yang berenang di bawah langit Allah, yang bernafas dengan udara yang Allah Taala jadikan, yang makan dengan rezeki yang Allah Taala kurniakan, dia boleh buat benda Tuhan marah di bumi Allah. Mana? Power ada. Tak power gitu. Hebat dia. Kemudian Allah tahu tak orang Myanmar, orang Buddha tu akan melakukan kezaliman kepada orang Rohingya yang beragama Islam. Tuhan tahu. Tuhan kuasa tak nak sekat. Tuhan buat biar orang Buddha tu jadi lumpuh ke, jadi mati ke, jadi buta ke. Boleh tak buat? Boleh. Lepas tu Tuhan buat ke tak? Tuhan tak buat. Lepas tu Tuhan biarkan. Dah tak sama tu. Tuhan ada kuasa tapi Tuhan biarkan. Kalau nak main kau akal, tak zalim Tuhan buat gitu. Kena main akal. Tuhan tidak menentukan satu. Jadi kuat orang Buddha di Myanmar ni boleh buat di bumi Allah benda Tuhan marah. Mana Allah? Mana kekuasaan Allah? Kalau nak korek akal tak jumpa cari jalan lah. Kemudian Allah mengetahui dan Allah kuasa buat orang Buddha tu lemah. Tapi Tuhan tak buat pun Buddha tu dia lemah. Buat mati pun boleh. Tuhan tak buat pun mati. Apa tu? Macam mana? Tak nanya gitu, Tuhan kuasa ada, berapa biarkan orang Myanmar hak Islam dizalimi seumpama tu. Kuasa ada. Macam contohlah polis ada situ. Orang duduk ragu orang, dia pun tengok kelik. Polis ada kuasa tu, takak, sekak. Ada kuasa tak polis? Ada. Tapi polis pun tengok kelik. Nak kata orang dekat polis. Apa kuasa ada, biarkan orang diragu, dizalimi. Sekarang ni Allah kuasa, Allah tahu orang Buddha nak nanya orang Islam. Lepas tu Allah apa dak buat jadi dia sakit ke? Apalah sakit ke, lumpuh ke apa ke? Apa tahu tak buat? Kalau nak mikir kau akal, peninglah lagi. Sama juga kalau Allah tidak menentukan, jadi orang kafir Buddha ni buat benda jahat di bumi Allah, menzalimi orang Islam yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah? Mana Tuhan Rabbil Alamin? Macam kita, rumah kita, atas rumah kita, dia mari menumpang di rumah kita, dia hanya tetamu saja. Bukan rumah dia, rumah kita. Tapi dia naik atas rumah kita, dia buat ikut suka hati dia, benda yang kita tak kenang itulah dia buat. Mana kita dengan dia? Siapa power situ? Tuan rumah power ke tetamu power? Kita tuan rumah, rumah kita, dia mari numpang je. Tiba-tiba dia buat benda yang kita marah. Siapa kuat situ? Tetamu kuat, tuan rumah nakut. Dan sekarang ni bumi Allah, Allah tuan bumi, tuan langit. Orang Buddha ni hanya menumpang di bumi Allah. Tiba-tiba dia boleh buat kezaliman di bumi Myanmar kepada orang Islam. Dan mana Allah? Kalau korek kau akal. Tapi kalau kita pegang rukun iman ke-6 ni, apa yang berlaku tu qadar dan qada Allah. Dah kenapa Tuhan buat gitu, jangan ada persoalan kerja Tuhan. Ada hikmah dia berlaku Tuhan buat ni. Kadang-kadang orang Islam tu sendiri dengan agama tidak berapa cara mana.
Contoh dahulu, umat Islam di Bosnia dizalimi. Terkadang orang Islam sendiri yang agama hanya pada nama saja. Agama hanya pada nama saja. Islam lah, tapi amalan Islam langsung tidak ada. Apabila Tuhan beri ujian seumpama tu, orang Islam pun kembali kepada masjid surah. Kembali pada masjid dah jadinya. Sebelum tu tak heran ke masjid. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak berlaku di Palestin pula contohnya. Telah dilarang jangan jual tanah kepada orang Yahudi. Tapi oleh kerana orang Yahudi datang tu, dia nak beli tanah tu harga mahal sangat, berlipat-lipat kali ganda. Ulama kata jangan, haram jual tanah pada Yahudi, dah mahal. Jual juga. Akhirnya Yahudi pun menguasai. Ke mana? Itu contoh. Sama dengan tempat kita pun gitulah juga. Diperingatkan berulang-ulang kali, tak mau dengar. Akhirnya sedikit demi sedikit, hak orang Islamnya terhati sedikit demi sedikit. Pelik apa? Kalau orang Islam sendiri yang jual agama adalah orang Islam sendiri, jual segala-galanya adalah orang Islam sendiri. Jual tanah pada Palestin kepada Yahudi, orang Islam lah. Diperingat macam mana pun, dunia punya pasal. Samalah juga, kita pun gitu juga. Ni kadang-kadang Tuhan pun datangkan peringatan. Mana hak Tuhan datang peringatan ni ada hikmah di belakang, nak menyedarkan kita ke. Tambahan pula, kalau kita kata di Palestin tu bumi yang suci, orang Islam buat salah, Tuhan akan peringat lebih daripada kita ni. Kita ni orang pasang gitu je. Maknanya kita membelakangkan agama pun, Tuhan tak nampak lah musibah macam hak berlaku di Asia Barat tu. Tapi hak musibah tu tak berlakunya. Hak musibah lebih besar, pemahaman agama kau lama kau kurang, kau lama kau kurang, amalan agama pun kau lama kau kurang. Memanglah kalau kita kata di Palestin mati orang Islam, mati syahid. Di tempat kita orang Islam tak mati, mati juga. Mati dadah. Dah matilah juga. Tapi mati apa? Mati dadah. Mati kemalangan, mati juga. Lepas tu macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan lakukan ada hikmah belaka, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kita sudah soal tu. Sama ada di Myanmar ke soal. Tapi tugas syariat kitanya, hak setakat mana kita mampu tolong, kita tolong. Tak boleh tolong dengan harta benda, kita berdoa. Patut hak syariat zahir kitanya. Hak pegangan kitanya yang berlaku tu adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Zalim ke? Tak zalim. Allah Taala tentukan ada bahagian masing-masing. Nampak atas dunianya keburukan berlaku pada dia, tapi ada bahagian dia di akhirat. Contohnya atas dunia dia tu macam-macam nyakit, Tuhan qadarkan dianya macam-macam nyakit. Kita ni poci umur 70, poci kalau cek kat doktor pun hairan, tak ada satu penyakit pun. Ada tak ada satu penyakit pun. Ada orang dia penyakit cukup pekeh. Dia panggil gitu orang ni lah. Dia panggil penyakit cukup pekeh. Gitulah. Cukup pekeh. Jadi penyakit cukup pekeh ni dia sentiasa ingat akan Allah. Dia sentiasa ingat akan kematian. Maknanya duduk dalam keadaan ni Allah. Pas seorang sama macam penyakit dia tu meninggal. Pas seorang hati dia sentiasa ingat akan kematian. Kemudian hak Tuhan uji dengan sakit macam-macam penyakit tu, dia redha. Apabila dia redha, kita ni dosa sama ada diampuni dengan taubah ataupun diampuni dengan redha sabar atas ujian. Malaikat dosa-dosa besar tu ijma' ulama lah wajib bertaubah.
Dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang lainnya bukan hanya dengan taubat, dengan amal ibadah dikifaratkan, dihapuskan dosa kita. Dengan redha sabar tu. Kita tidur malam dengan bagai-bagai penyakit di kitanya, kita tidur dengan redha, kita bangun pagi diampunkan sekian dosa seperti budak yang baru dilahirkan. Itu bahagian dia pula. Nampak atas dunia tu nampak ngidak dia, sakit semua, ada bahagian dia. Kadang-kadang kita ni senyum semua, sehat semua, amalan kurang. Lepas tu mati tiba-tiba. Akhirnya mati dalam keadaan masih lagi banyak bau dosa. Dia mati dalam keadaan Tuhan ampun dah dosa. Itu maknanya semuanya ada bahagian. Tuhan jadi tu ada hikmah belaka. Itu soalah kerjaan Tuhan. Sebab apalah kita ni orang Islam yang buat taat, buat taat jugalah, tapi sakit macam-macam. Tu orang Islam, fasik dianya, segar mega. Tu orang kafir, syirik kepada Allah, segar mega. Dia ada soalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan kitanya baik jahat adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan diri kita sendiri. Pegangan kitanya berpandukan kepada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Qul kullum min indillah. Kata ilmu yang Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Hak percakapan pula surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau yang Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau yang Muhammad datang diri engkau sendiri. Itu adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Pegangan kita berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman yang keenam. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, sama ada baik sama ada jahat. Itu akidah kita. Percakapan kita, Nabi SAW bersabda, wal khairu kul fi yadai wa syarru laisa ilaik. Dan doa kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kunut di banyak doa. Hak kitanya Allahumma hdini, itulah doa kunutnya. Kalau sebut kata doa kunut lain, pasal lain, banyak doa kunutnya. Macam doa iftitah lah. Hak kita wajah tu wajhiya lillazi, itu satu sirah, satu bacaan doa iftitah. Banyak lagi doa iftitah lain yang Nabi baca. Tapi kalau kita baca doa iftitah lain, pelik kitanya. Doa kunut gitu juga. Di antara doa kunut Nabi bacanya, wal khairu fi yadai wal khairu kul fi yadai wa syarru laisa ilaik. Bermula kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan bermula kejahatan tidak dinisbahkan, tidak disandarkan pada engkau ya Allah. Yang baik di sisi engkau ya Allah, yang buruk tidak disandar kepada engkau ya Allah. Lepas tu sandar pada siapa? Sandar pada diri kita sendiri. Itu percakapan. Pegangan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik dan jahat. Itu rukun iman, itu akidah. Jadi bab akidah, segala-gala baik buruk daripada qadar dan qadar Allah. Bab percakapan, kita wajib beradab dengan Allah, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percakapan kitanya harian, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Ini bukan orang ngajar, orang ceramah yang nak tutup majlis dia cakap gitu. Kita pun cakap gitulah juga. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri kita sendiri. Kita biasa dengar kan orang ngajar kan, orang ceramah dia kata gitu sebelum dia tutup majlis dia tu. Samalah dia pun, samalah kita pun. Orang ngajar ni kata gitu nah. Ni Allah ni dia ubah style ni. Orang ngajar ni. Yang baik daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Tapi ada pula dia sama. Dah tahu lah. Tak payahlah tu.
Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Buatnya tadi tambah pula. Nak tambah ke mana lagi? Sebab yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita tu ayat Quran. Gitulah kita cakapnya. Apa ni disebut? Sebab gini, dia kita cerita baik jahat daripada Allah ni hanya di tempat majlis ilmu saja. Tapi majlis ilmu pun majlis ilmu nak cerita pegangan. Faham tak? Majlis ilmu yang nak cerita pegangan ni, cerita pegangan rukun iman keenam. Cerita ginilah, baik jahat daripada Allah, baik jahat daripada Allah. Sebab apa kita duk cerita ilmu pegangan? Tapi kalau kita baca ilmu lain, duk cerita bab pegangan ni, tak boleh nak cakap mudah-mudah juga. Misal kita ngajar apa-apa pun, kita ajar salah, orang pun tegur, salah ustaz sebut tu. Baik, betul ke salah Allah belaka? Haram cakap gitu. Sama majlis ilmu ni. Majlis ilmu apa? Cerita pegangan ke cerita apa? Walaupun majlis ilmu pun, hak kata kita cerita baik jahat ni, qadar dan qadar Allah, majlis ilmu nak cerita pegangan. Sebab tu walaupun majlis ilmu, ceramah, tetap ustaz yang nak tutup majlis ilmu, dia kata yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya. Kata majlis ilmu, tapi itu majlis ilmu kan cerita bab akidah. Dia gitu je. Tapi apa tahu nak ubah pula ni. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, tetapi saya apa ni ditambah. Ke mana dia buat? Sebab pernah timbul persoalan. Ada orang petikan. Sebab kerana orang mengajar, orang ceramah, sebelum ditutup majlis dia kata yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya sendiri, menyebabkan orang berpegang dengan hak tu. Bila berpegang hak tu, terpesonglah pegangan. Maka dia tak setuju orang mengajar nak tutup majlis ilmu dengan cakap gitu. Kenapa tak setuju? Itu ayat Al-Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Itu ayat Quran. Kenapa pula tak setuju? Apa-apa perkara yang berlaku dengan kau yang Muhammad daripada kebaikan, daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku dengan kau yang Muhammad, datang diri engkau sendiri. Itu ayat Quran yang sebut gitu, kita cakap gitulah. Apa salahnya? Tu cakap gitu menyebabkan orang berpegang hak jahat, Allah tidak menentukan. Tu dia salah bab hukum iman yang keenam. Sebab percakapan baik daripada Allah, buruk daripada kita, bukan orang mengajar kita harian pun dia cakap gitulah. Kita tak boleh nak sandar kejahatan kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Haram, dosa besar kita menyandarkan perbuatan jahat kepada qadar dan qada Allah. Percakapan kita macam orang ngajar tu lah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Itu percakapan kita. Bercakap kita macam mana pegangan. Kita sebelum cerita apa-apa ilmu agama, ilmu yang pertama, ilmu untuk mengesahkan keenam rukun iman terlebih dahulu, termasuk rukun iman yang keenam. Tak ada timbul lah. Percakapan kita sama saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Gitu ya. Macam mana pegangan dia? Nanti dia berpegang seumpama tu. Tak ada lah, sebab kita kena ngaji mu pegangan dulu. Maknanya dari segi zahir, ahli sunnah dengan Mu'tazilah sama. Dari segi zahir, kita ahli sunnah yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Mu'tazilah pun sama, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Yang bezanya pegangan. Kita berpegang yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Pegangan kita rukun iman yang keenam. Mu'tazilah yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita, itulah juga pegangan dia. Jadi zahirnya sama, pegangan tak sama. Mu'tazilah yang berpegang yang baik daripada Allah, yang jahat bukan daripada Allah. Hak ni khilaf ulama pegangan gini ni, kafir ataupun dosa besar. Kalau berpegang perkara jahat
Allah tidak mengqadakkan perkara jahat, itu pegangan Mu'tazilah yang khilaf ulama. Sebab apa? Rukun iman tak betul dianya. Apa hukum pegangan tu? Kafir. Kata setengah pandangan, kekal neraka selama-lamanya. Pada satu pandangan dihukumkan dosa besar, tidak dihukumkan kafir, tetapi sembahyang puasa tidak ada pahala. Hak wajib-wajib pun tak ada pahala, hak sunat ada pahala mana? Tapi walaupun pegangan dia salah, dia buat amal, dia berasa macam amal dia ada pahala je. Berasa macam ya dah. Hak tu sah ditipu oleh syaitan. Sah ditipu oleh syaitan. Dan macam mana dia berasa dia ada hebat. Dia ngaji guru dia hebat. Ya, guru jenis khayal juga. Dia pun khayal hebat. Beramal kuat, khayal hebat. Dia berasa macam tinggi. Lepas tu ngaji kena akidah pun tak betul. Ibadah tidak diterima. Macam ni ibadah saya tidak diterima tapi saya berasa macam tinggi. Tu kata ditipu oleh syaitan. Ada orang dia beramal. Dia berzikir ribu dia berzikir. Mana dia berzikir tu naik makam dia naik. Perasaan dia. Hak naik ni terkadang diangkat oleh malaikat, terkadang diangkat oleh syaitan. Nak kenal hak mana dah? Tu nak kena kemah ilmu Dia beramal, belajarnya kemudian. Lepas dia belajar, ustaz saya dulu masa duduk berzikir berasa naik. Tapi saya belajar kemudian akidah saya pun tak betul. Amal ibadat jadi macam debu yang bertaburan, kata Imam Ghazali rahimahullah, dan akidah salah. Jadi kalau ibadah saya tidak diterima oleh Allah, jadi macam debu yang bertaburan, kenapa saya naik juga masa berzikir? Tu syaitan bawa kata. Senyap dia. Tu, amalan tidak diterima. Tiba-tiba berasa macam amalan ada makam. Dan amalan siapa nak terima kalau pegangan salah? Syaitan terima sangatlah amalan gitu. Syaitan pun terima amalan, syaitan pun angkat dia pun naik. Dah zikir banyak akidah salah. Lepas tu dia berkata, Allah mudahnya syaitan tipu. Dah mengaji tak mau. Mudah syaitan tipu lepas dia belajar. Dia belajar, dia ingat ke betul dah dia buat tu. Akidah salah tak ada benda tu. Jadi kalau rukun iman, baik jahat, qadar dan qada Allah pun tak reti, tak ada agama pasal ni. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir sekalipun. Jadi pegangan segala-gala baik, jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang berpegang perkara jahat ni bukan datang dari Allah. Orang ni kalau kita kata gok berat daripada Azazil lagi. Azazil tahu bahawa kejahatan yang berlaku tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak Azazil kata tu. Ni qala rabbi. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata Azazil, "Hei Tuhanku, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat." Tengok je. Oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat. Aku sesat ni engkau yang jadikan. Segala-gala datang daripada qadar dan qada Allah. Azazil pun tahu disesat tu datang daripada Allah. Ni apa kena tahu no? Perkara jahat tu datang dari Allah. Berat daripada Azazil lagi ni. Azazil memang tahulah dia ada ilmu. Ni berat Azazil jahil pula dah. Apa kena tahu no? Tapi salah Azazilnya kok mana? Salah Azazilnya disandar ke Tuhan, kesesatan dia. Dia tak mengaku dia sesat. Dia kata, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah jadikan aku sesat, maka aku akan memperhiasi mereka yang ada di muka bumi ni
dan aku akan menyesatkan sekaliannya melainkan hamba engkau yang disucikan oleh engkau. Itu sumpah Azazil. Aku akan memperhiasi la uzayyinannahum fil ard. Aku akan menghiasi di mana? Hak sebenar. Jadi kita jadi nampak tak sebenar je. Hak tak sebenar, kita berasa sebenar. Ada mainan syaitan. Ada. Ialah kadang-kadang kan orang ni dia tengok orang belajar je, tak nampak molek. Dia tengok orang semayang je, mayang. Gitulah, ginilah dia kata. Dia tengok orang tutup aurat, tutup aurat. Hati molek kedok dah tahu. Jadi dia jadi macam tak molek benda molek ni. Orang belajar benda molek, dia berasa macam tak molek. Orang semayang benda molek, dia berasa macam tak molek. Orang tutup aurah benda molek, dia berasa macam tak molek. Dia tengok orang tutup aurah ni, dia jadi itu lalu. Ada orang pasang gitu. Mari je orang hok nak tutup. Kalau pakai jibak biasa-biasa tu tak apa. Kalau mari pakai jibak labuh je, disindir lalu. Mari jibak labuh je, disindir lalu. Di tempat berobat, ramai main berobat kat dia. Berobat dia cakap banyak sikit. Tapi kalau mari nak tahu mana nampak je pakai jibak labu, siap bubuhlah tajuk dia cakap. Di sini jadi macam seolah-olahnya jibak je labu, hati tak bagus. Gitulah. Tapi tukang berobat orang ni, time semayang tak berhenti pun berobat. Dia semayang mana tak tahu. Ni nak cerita je, gitulah. Tapi nak ceritanya dia tengok orang pakai tudung ni, dia rasa macam tak molek. Ni syaitan menghiasi. Jadi hak molek dia buat tak molek. Hak tak molek pula jadi moleknya. Tak belajar tak apa, tak belajar pun dia mayang tak tinggal. Tak molek tak belajar dia rasa tak apa. Dak semayang, dak semayang pun dak nipu orang. Molek lagi. Tengok dia aurah tak tutup. Dia aurah tak tutup pun hati dia baik. Kan pelik tu. Hak baik, jadi dia pandang tak baik. Hak tak baik, dia pandang baik. Mari mana tu? Sebab tu penilaian berbeza. Kita nilai gini, dia orang lain nilai gini. Kita nilai orang belajar wa'amal, bagusnya dia. Ada orang nilai sebalik. Ada orang nilai sebalik. Nilai apa ni? Ni syaitan memperhiasi. Itu sumpah Azazil. Dia akan menghiasi. Hak sebenar jadi tak sebenar, hak tak benar dia sebenar. Tapi nak ceritanya, syaitan dia tak sandar ke dia. Dia sandar kepada ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah jadikan aku sesat. Ni Azazil. Sebab tu orang yang suka-suka menyandar kejahatannya kepada Allah, perangai Azazil. Bapa budak mayang, Allah tentukan aku budak mayang. Azazil mu, lebih kurang je. Dah. Azazil pun kata aku sesat kerana engkau ya Allah. Dan kamu tak semayang kenapa? Allah yang menentukan aku tak semayang. Lebih kurang je. Orang yang suka menyandarkan kejahatan kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah, tujuan kitanya untuk tak apa jahat sangat kita, haram dosa besar. Tujuan kita nak lepas ada hukuman, haram dosa besar. Walaupun kita belum melakukan kejahatan, kita tak buat lagi kejahatan, tak main lagi. Malam ni ada main joget bandar, warna gamak nak pergi kedok. Orang tanya kita, sebab kita beri sangat benda gitu. Beri sangat, mungkin sama saing kenal lah. Hak balas mana saing dia ni. Ada main joget bandar nak pergi kedok. Kita ni lemah, kalau Tuhan tu ada situ, adalah situ. Haram dosa besar awal-awal lagi. Walaupun tak pergi lagi pak joget belum tentu lagi dia pergi ataupun tidak, tapi dia sandar ke Tuhan. Kalau dah Tuhan tu malam tu ada pak joget, nak lagi mana dah kitanya. Kita ni la haula wala quwata illa billah. Kau pandai kau. Nak kata guna. Tak buat lagi maksiat, tapi dia sandar kalau aku buat maksiat Allah netu dah gitu. Haram dosa besar awal-awal lagi. Yang syarak mengharuskan kita menyandar perkara jahat yang kita telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala,
perkara jahat yang kita sudah bertaubat. Tetapi orang masih lagi mengungkit-ungkit kesalahan lama kita. Kita bertaubat dah daripada dulunya tak belajar fardu ain dosa besar. Kita bertaubat dan kita pun belajar fardu ain sungguh-sungguh dah. Tapi dalam belajar ni, bila kita belajar tu lewat, maka pemahaman tu payah sikit. Alhamdulillah, kita orang tua ni belajar kodok-kodok gitu je lah. Tak macam orang muda belajar dipikat sikit. Orang pun okey dah. Ilmu fardhu ni belajar start daripada umur 15, bukan umur 50. Yang belajar umur 50 tu buat apa? Dia sudah belajar dah, sudah bertaubat dah daripada dulu tak belajar. Orang dia ukit semacam lagi. Anak warna dulu tak belajar, Allah yang tentukan seumpama tu. Tengok, dia sandar kepada ketentuan Allah. Hak dia tak belajar zaman dulu, zaman muda dulu. Dia sandar pada Allah, bukan kerana dia nak jadi dia comel dah. Dah buat apa dah okey lagi. Hak kesalahan lama belajar dah sekarang kan. Bertaubat dah sekarang belajar dah. Jadi dia okey lagi tu dulu tak belajar. Kita pun sandar tak belajar dulu tu ketentuan Allah, itu diharuskan. Sebab kita kesalahan tu kita bertaubat dah yang telah lalu, tapi orang masih lagi nak mengungkit-ungkit, nak bakit kesalahan kita yang lalu. Kita diharuskan sandar perkara salah yang telah lalu yang kita sudah bertaubat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam tanya Nabi Adam alaihissalam berkaitan dengan makan wa khuldi. Maka Nabi Adam jawab, asalumuni ala amrin qadarallahu alayya qabla an yakhluqani bi 40,000 sanah. Adakah kamu nak cerca akan aku ya Musa dengan perkara atas aku ya Musa dengan perkara yang telah Allah tentukan akan berlaku kepada aku 40,000 tahun sebelum dijadikan akan aku? Nak cerca lagi? Hak aku makan khuldi tu Allah tentu dah. Tengok, Nabi Adam sandar makan khuldi kepada ketentuan Allah selepas dipersoalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sandar pada Allah tu. Tapi Nabi Adam sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tanya buat apa lagi? Bila tanya juga, Allah telah menentukan. Sandar kepada Allah hak kesalahan kita yang lalu, tetapi kita bertaubat dah. Sandar kepada Allah hanya untuk mengelak daripada cercaan orang, kata-kata orang, itu diharuskan pada syarak. Ini menyandar perkara jahat kepada tentuan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengelak daripada cercaan. Ada pesanda perkara jahat kepada Allah sebelum melakukan haram dosa besar, selepas melakukan tujuan untuk melepaskan daripada hukuman, contohnya haram dosa besar, kita menyandarkan perkara jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan segala-gala baik dan jahat datang dari qadar dan qada Allah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi hak berkaitan dengan ketentuan jahat. Wallahu a'lam.